Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi pada hari ini saya akan terangkan kepada rakan-rakan guru bagaimana untuk menyemak rekod kehadiran pelajar-pelajar yang telah memiliki isi semasa PDPR. Okey, yang pertama sekali cikgu akan masuk ataupun klik link yang diberikan iaitu tiny.cc. Okey, semakkan guru 2021. Okey, bila cikgu klik, dia akan bawa ke paparan berikutlah. Okey, dia akan bawa ke paparan berikut iaitu analisis untuk kehadiran pelajar-pelajar lah. Okey, pertama sekali di bawah ni nanti cikgu akan nampak dia akan ada data bulan Julai, bulan Jun, Meno dan Cicit. Okey, data ni yang ni semua maklum balas yang pelajar masukkan akan ada dalam sistem ni lah di bahagian data ni. Okey, yang ni cikgu tak perlu risau apa-apa, yang ni akan diuruskan oleh saya sendiri. Okey, untuk bulan Julai, okey, ini adalah kehadiran sepanjang bulan Julai. Okey, di sini adalah tarikh, semua tarikh-tarikh PDPR berlangsung. Cuti saya tak masuk kelas. Jadi keseluruhan untuk bulan Julai ni kita ada 17 hari hari persekolahan. Okey, cikgu boleh pilih di sini untuk subjek. Okey, subjek cikgu. Contohnya sekarang cikgu ambil sejarah. Okey, cikgu ambil sejarah. Okey, kelas yang cikgu ajar. Okey, kelas cikgu ajar, cikgu boleh kat sini lah. Okey, cikgu boleh pilih kelas yang cikgu ajar, dia akan keluar di sini. Kadang-kadang dia bergantung pada kelajuan internet juga. Okey, di sini ada select all ataupun clear lah. Okey, cikgu nak ajar, cikgu nak clear, pilih kelas mana? Okey, 1G. Okey, cikgu ajar sejarah 2 Bistari. Cikgu ajar sejarah 3 dedikasi. Okey, bila cikgu scroll ke bawah ada butang okey. Cikgu klik okey. Okey, dia akan ambil masa lah untuk loading. Okey, dia akan loading sebentar. Okey, kalau cikgu tengok ada tanda hijau kat atas ni adalah tanda dia tengah loading lah, dia tengah proses semua maklumat-maklumat tu tadi yang cikgu telah pilih. Jadi dia akan agak lama sikit lah, dia ambil masa sekejap. Okey, jadi kalau cikgu lihat dekat atas ni dia dah siap loading. Okey, bila dah siap loading, cikgu boleh tengoklah data untuk 1G, dia akan sort lah. Okey, data 1G. Okey, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 5 hari bulan, 6 bulan. Okey, contoh 1G. Okey. Ni 1G, dia ada 2 hari bulan, dia ada kelas, dia datang. Okey, lepas tu bawah ni, okey, contoh 5 dan 6, ada sejarah 2B, ada. Okey, ni pelajar-pelajar yang terlibat lah, yang datang dan mengikuti kelas cikgu ni untuk cikgu semak kehadiran by kelas lah. Jadi cikgu boleh pilih di sini kelas subjek mana. Contoh cikgu ada subjek sejarah untuk okey, contoh cikgu sains. Okey, cikgu sains ada subjek sejarah, subjek sains untuk beberapa hari. Okey, contoh dia dah keluar data. Jadi cikgu boleh pilih lah kelas mana cikgu nak. Okey. Ni kalau clear, cikgu boleh select. Okey, select all lah, dia akan keluar semua sekali lah. Cikgu scroll ke bawah. Okey, bila cikgu scroll ke bawah, dia akan keluarkan semua data lah. Maksudnya di sini semua pelajar daripada PK Amanah sehinggalah tingkatan 6. Okey, 6 AK2. Okey, yang pertama, yang kedua, yang itulah. Okey. Yang bawah ni, okey, yang bawah ni kalau cikgu tengok ada rumusan. Ni rumusan lah, tapi sebenarnya okey, cikgu boleh pilih kelas mana. Contoh kelas, okey, cikgu nak ambil kelas 1G untuk sains. Okey, jadi dia akan loading lah 1G untuk sains. Okey, jadi kalau cikgu lihat di sini, okey, untuk 1G ini untuk rumusan lah kalau cikgu tahu. Okey, di sini, okey, di sini ada jumlah pelajar. Ini jumlah murid yang hadir untuk kelas sains pada 1 bulan 7 ada 9 orang, yang tak hadir 16 orang, jadi peratusnya 36%. Okey, jadi untuk 5 bulan 7, jumlah murid yang tidak hadir 15, murid yang hadir 10, sepatutnya 25 orang, okey, jadi 40%. Okey, untuk 6 bulan 7, cikgu boleh lihat sini, murid tidak hadir 21, murid hadir 4, untuk jumlah kehadiran sepatutnya 25 jadi 16%. Jadi di sini cikgu boleh buat rumusan lah untuk kelas 1G subjek sains pada hari-hari itu. Okey, cikgu boleh dapat berapa orang hadir, berapa orang tak hadir. Dekat atas kalau cikgu nak nama siapa yang hadir, siapa tak hadir, cikgu boleh lihat sini lah. Cikgu boleh sort kat sini. Cikgu boleh sort kat sini, pilih kelas 1G. Clear all, clear. Okey, cikgu scroll yang ni. Okey, 1G. Klik OK. Okey, nanti cikgu naik atas. Dia akan hanya ada data 1G je lah. Okey, inilah pelajar-pelajar yang hadir tu. Okey, ini yang pelajar hadir 1G. Okey, contoh dekat sini dia hadir ke dia, okey, 1G. Okey, dia kata yang pelajar hadir 9 orang. Siapa yang hadir 9 orang tu? Ni cikgu boleh lihat lah. 1, 2, okey, ni tu Siti Nur Aisyah. Okey, ni cikgu boleh check.
Okey, yang kedua, di sini ada menu. Okey, di dataran menu ni pula, cikgu boleh pilih tarikh lah. Contoh ni 7 hari bulan 7. Ni ada di bahagian atas ni adalah untuk subjek. Semua subjek yang terdapat di sekolah kita. Ada lebih kurang 50 subjek sehingga daripada pendidikan khas sehinggalah ke tingkatan 6. Okey. Jadi bila cikgu pilih, ni untuk guru kelas ataupun siapa-siapa lah, kaunselor ke yang nak buat ni. Okey, untuk 7 hari bulan 7. Okey, pelajar yang hadir, inilah pelajar yang hadir untuk kelas keseluruhan PDPI SMK Datuk Bedari pada hari ini. Okey, ini jumlah lah. Okey, yang hijau ni jumlah, okey ni 13, yang hijau ni jumlah pelajar hadir, yang ni pelajar tidak masuk kelas. Okey, tidak hadir ataupun tidak hadir lah. Okey, contoh ni adalah 13, 13. Okey. 13 hadir, 13 tak hadir. Okey, kalau semua hadir, contoh kat sini. Okey, 3. Sini akan jadi kosong lah. Kat sini maksudnya semua pelajar hadir untuk kelas tersebut. Ini untuk overall lah bilangan pelajar yang hadir lah untuk hari tersebut. Ini untuk pemantauan oleh sekolah ke atau cikgu. Okey, cikgu nak tengok kat okey. Semua subjek. Yang kat sini pula cicik. Okey, kat sini pula yang ni memudahkan cikgu lah. Cikgu pada satu hari mungkin ada ataupun cikgu nak kira untuk data sebulan untuk subjek cikgu. Contohnya bahasa Melayu. Okey, cikgu kliklah sini bahasa Melayu. Okey, dia lambat sikit, jap. Dia loading. Dia dah keluar sini. Okey, bila dia keluar sini, cikgu boleh pilih lah bahasa Melayu. Okey. Okey, cikgu klik bahasa Melayu. Okey, ini cikgu pilih lah, boleh pilih tarikh. Yang akan ada kat sini adalah semua tarikh-tarikh yang sudah lah, yang sudah di kick in. Maksudnya tarikh akan datang tak ada lagi. Contohnya tarikh hari ni sampai 7 bulan 7. Okey, bila cikgu klik 1 bulan 7, okey, cikgu klik sini pula. Okey, kalau cikgu klik sini, cikgu ambil lagi bahasa Melayu. Cikgu nak buat analisis untuk sebulan untuk subjek bahasa Melayu. Okey, cikgu klik cari bahasa Melayu. Okey, mana bahasa Melayu? Sekejap okey, di sini. Okey, ni bahasa Melayu. Okey, bila cikgu klik bahasa Melayu, okey, tarikh sesi persekolahan yang seterusnya. 2 hari bulan 7. Okey, lepas tu cikgu nak pilih lagi bahasa Melayu. Cikgu nak buat analisis lagi. Okey, bahasa Melayu lagi, cikgu pilih lagi. Sekejap cikgu pilih. Okey, bahasa Melayu. Okey, kita cuti, kita ada okey 5 hari bulan 7. Okey, jadi cikgu boleh pilih lah kalau untuk subjek. Okey, cikgu nak analisis untuk kelas mana? Okey, cikgu klik ke sini, contoh cikgu nak analisis untuk kelas 1 RK. Okey, cikgu clear all. Okey, 1 RK. Okey. Okey, jadi dekat sini dia akan keluar lah. Okey, dia akan loading sebentar. Lepas tu sini maksudnya dia menunjukkan dia akan tengah proses data lah. Okey, bila dia proses data, selepas beberapa minit. Okey, jadi bila dia loading, dia akan keluar data ni kat sini. Okey, 1 bulan 7 berapa orang, 2 bulan 7. Ini bila cikgu nak buat analisis untuk bulan Julai. Cikgu boleh masukkan lah bahasa Melayu, semua subjek bahasa Melayu di sini. Tarikh PDPI berapa hari sampai 30 hari bulan 7. Okey, bila cikgu dah pilih tarikh tu, cikgu dapatlah analisis untuk keseluruhan subjek 1 RK, subjek bahasa Melayu 1 RK, berapa orang hadir, berapa orang tidak hadir. Okey, jadi cikgu boleh tahulah kat sini hujung sekali dia akan ada lah cicik tak cicik. Okey, ini bilangan hadir. Okey, bilangan tidak hadir lah. Okey. Ini contoh lah, ini contoh. Okey, cikgu juga boleh buat analisis. Contohlah untuk satu hari. Cikgu ada 3 kelas. Cikgu ada ajar untuk hari ni. Contohlah 7 hari bulan 7. Dia ambil dah masa sekejap. Okey, 7 hari bulan 7 cikgu ada bahasa Melayu. Lepas tu cikgu ada 7 hari bulan 7 juga. Cikgu ada ajar contoh cikgu ada ajar sejarah. Okey, lepas tu cikgu 7 hari bulan 7. Cikgu hari ni ada 3 kelas. Okey, cikgu ada ajar contoh sains. Okey. Kelas mana? Okey, bahasa Melayu. Okey, cikgu ni kat sini akan keluar nama kelas. Sekejap dia loading. Okey, cikgu boleh pilih lah. Okey, cikgu nak cikgu bahasa Melayu 1 RK. Okey, 1 RK. Lepas tu cikgu ada ajar tadi subjek sejarah 2 bestari. Lepas tu cikgu ada ajar sains 3C untuk hari ni, saja. 3C tu. Okey, cikgu klik okey. Bila klik okey, dia akan loading lah. Dia akan loading, ambil masa sebentar. Kalau dia lama sangat, cikgu boleh refresh. Cikgu boleh refresh kat sini. Takut dia ambil masa yang lama, cikgu tunggu dalam seminit 2. Kalau tak keluar, cikgu boleh refresh kat sini. Okey, dia akan ambil masa.
Okey, jadi kalau cikgu lihat di sini, cikgu boleh tengoklah kelas cikgu untuk bahasa Melayu. Okey, tadi cikgu nak pilih contoh RK, cikgu ajar sains. Lepas tu cikgu juga ada ajar bahasa Melayu untuk kelas 2, 3C. Ni 3C. Cikgu juga ada ajar sejarah untuk kelas 3C untuk hari tu. Jadi cikgu ada 3 kelas. Jadi dia akan keluarlah kedatangan di sini. Okey, sains, sejarah. Okey, ni sejarah 2. Okey. Okey, bila cikgu pilih, okey contoh dekat sini cikgu jangan keliru kat sini Bila cikgu pilih, contoh cikgu ada ajar sejarah 3 ataupun cikgu ada ajar bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu 3C, bahasa Melayu 3C dan sejarah, okey, sejarah 2B. Okey, contoh cikgu pilih lah. Okey, bila cikgu klik bahasa Melayu, okey, 3C dia akan keluar lah. Tapi sejarah 3C ni bukan kelas cikgu, tapi disebabkan cikgu dah pilih subjek tu untuk kelas 3 2B, dan cikgu juga nak check untuk 3C, dia akan keluar sekali lah data untuk sejarah 3C ni. Tapi itu bukan kelas cikgu. Jadi cikgu tak boleh kelas, cikgu hanya tengok kelas cikgu je lah. Okey, kalau cikgu ajar sains 1 RK, cikgu ajar BM 3C, cikgu tak ajar sejarah 3C, cikgu hanya ajar sejarah 2B. Okey, cikgu tengok 2B. Dia akan keluar sebab cikgu ada pilih kelas 3C, jadi dia akan paparkan semua subjek untuk kelas 3C. Jadi cikgu tak perlu cikgu tengok kelas cikgu. Jadi cikgu boleh tengok sini. Okey, ke bawah ni tak ada apalah. Sebenarnya ni untuk rumus sampai kat sekolah. Ni rumus tak berapa tepat lagi. Sedang dibangunkan lagi. Okey, dekat sini ada pelajar cicir untuk hari tersebut. Nanti kita ada overall. Okey, di sini cikgu untuk pihak sekolah boleh tengoklah jumlah pelajar yang mengikuti PDPR untuk hari ini. Jadi kalau saya cikgu untuk analisis, pihak sekolah akan pilih semua hari inilah 7/7 untuk 50 subjek. Okey, 50 subjek. Contoh hari ini, okey 50 subjek. Okey, jumlah pelajar 904 orang. Yang hadir untuk PDPR 540, yang cicir langsung terikuti PDPR ni 364. Ini untuk pihak sekolah lah. Jadi untuk cikgu boleh check ke sini, cikgu boleh gunakan untuk analisis sebulan satu subjek, ataupun cikgu nak tengok untuk satu hari 3 subjek kelas cikgu atau 4 subjek, cikgu boleh pilih sini. Cikgu buat analisis sebulan. Bahasa Melayu saja untuk sebulan bulan Julai. Cikgu boleh lah bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Tarikh 17, 27, 57. Okey, sehinggalah 37. Yang lain cikgu boleh yang ni cikgu delete lah. So kalau cikgu tak nak, ni jadi cikgu delete je. Sini cikgu delete je. Dia kosong lah. Okey, tak ada apa pun. Okey, jadi cikgu akan nampak tarikh cikgu je lah. Kalau guru kelas nak check kelas dia, guru kelas boleh check lah subjek-subjek kelas dia. Okey, contoh kehadiran di sini, guru kelas pun boleh tengok. Okey, menu. Okey, untuk 7/7 fikir amanah. Okey, untuk mungkin dia tak ada subjek hari tu. Dia tak ada lah. Okey, ni pengurusan kehidupan. 3 orang masuk, 8 orang tak masuk. Okey, jadi cikgu boleh tengoklah ni untuk analisis lah. Cikgu cuba tengok-tengok. Kalau cikgu tak faham ataupun ada apa-apa persoalan, cikgu boleh tanya dengan saya. Untuk bulan Ogos nanti saya akan update bulan ni dekat sini lah. Ni data lah. Data ni cikgu tak boleh usik. Saya sebagai admin akan untuk ni lah, untuk perbaiki data ni. Okey, ni bulan Julai. Cikgu boleh pilih semua subjek-subjek kat sini. Semua subjek dia loading. Okey, semua subjek dia kat sini. Okey. Cikgu boleh pilih lah subjek cikgu. Okey, ini bilangan hari persekolahan. Okey, tadi saya dah terangkan semua. Okey, jadi harap dapat membantulah guru-guru dalam menganalisis ataupun untuk menyemaklah kehadiran pelajar-pelajar. Dapat meringankan sedikitlah beban cikgu-cikgu untuk menyemak kehadiran pelajar PDPR kelas cikgu lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.